Maxis kan dah okey eh? Boleh lah. Sikit-sikit lah sini. Boleh lah. Dia tengok tempat cikgu. Ya, rumah mak Ha, bapak saya kosong. Maxis kosong. apa? Selcom Sebenarnya rumah mak sakit bapak ada. saya okey. Apa? Maxis? Ha. Awak makan eh? Acap, baca doa acap. Mengurusi. Mengurusi baca doa mengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Cakar je bagilah pengurusi pula. Pengurusi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya malu lah. Astaghfirullahalazim. Buat benda baik kot. Baca doa. Tak. Baca doa yang simple tapi ikhlas. Yang paling penting ikhlas. Nak ikhlas je. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa yanshur alaina min khazaimi rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay. Alright. So, kalau dalam buku SPS awak, hari ni kita nak bincang dalam buku SPS. Buku SPS adalah pada muka surat 51. Okay. Kalau dalam buku teks awak, kalau you guys ada buku teks, Zak mana tak masuk? Zak, Syaz, korang ni, tak apa. Saya, Husnuzon, diorang adalah hal tu yang penting kan. Dalam buku teks awak adalah pada muka surat, sekejap Okay, muka surat buku teks. Okay, muka surat 134. Okay, so dalam hari ni kita nak membincangkan mengenai apa? Kita nak membincangkan konsep, kadar, tindak balas. Okay, hari tu dalam konsep ataupun aplikasi kadar tindak balas, kita sempat cerita konsep atau aplikasi kadar tindak balas ni dalam bidang industri je. Alright, okay, Kaim masuk industri. So ingat tak konsep ataupun aplikasi kadar tindak balas dalam bidang industri? Kita ada dua je. Hari tu kita belajar pasal apa? Kita belajar pasal apa? Yang aplikasi kadar tindak balas dalam industri ada dua proses. Ada dua proses. Haba dengan sentuh. Haba dengan sentuh, heba dengan sentuh. Satu adalah proses heba. Dan satu lagi adalah proses sentuh. Kalau heba ni fungsi dia untuk hasilkan apa? Untuk hasilkan apa? Untuk hasilkan apa? Dia bahan yang sangat beralkali. Dia start huruf A. Lepas tu M. Amonia, cikgu. Terima kasih. Amonia. Kalau proses sentuh, hasilkan apa? Dia sangat berasid. Asid sulfuric. Asid sulfurik. Mana Abby? Malam tadi berjuang ke apa? Tak tahulah Okay. cikgu. Saya cek Right. double tick tapi. Tak apa. Mana yang boleh? Okay, so hari tu kita dah cerita konsep kadar tindak balas dalam industri. Hari ni kita nak konsep kadar tindak balas dalam kehidupan harian. So senang kata, kimia ni ada dalam kehidupan seharian kita tau. Pertama, dalam konsep kadar tindak balas dalam kehidupan harian kita, kita ada memasak. Memasak ni pun adalah tindak balas. Contohnya korang goreng telur, jadi telur goreng. Boleh tak korang patah balik dia jadi telur biasa, telur mentah? Tak boleh kan? So itu pun adalah tindak balas. So saya ulang tau. Apakah yang dimasukkan sebagai tindak balas? Tindak balas ni sebenarnya adalah kita nak bayangkan tindak balas ni dia melibatkan ada bahan, dia akan bertukar menjadi hasil. Contohnya awak ada telur. Telur mentah kan? Telur. Bila hasil dia awak masak, dia jadi telur goreng. Kita nak bayangkan macam itulah telur goreng. So anything daripada bahan mentah, bahan berubah menjadi hasil, itu adalah tindak balas. So tindak balas ni bukan sahaja dia berlaku dalam industri. Tindak balas ni berlaku dalam kehidupan seharian kita. So kehidupan seharian kita yang biasa awak buat, contohnya macam TA, rajin masak. TA, awak masak apa? Awak rajin masak apa? TA, masak tak? Saya rajin
Masak nasi Masak apa? Weh, awak masak apa? Masak ramen ke? rajin, Oi, paling rajin. oi, Nasi bagus goreng. awak. Oh, favorite saya. Nasi Okay, goreng, now. cikgu. So, saya sukalah nasi goreng, tapi saya suka nasi goreng kampung, yang old school. Saya suka nasi goreng kampung yang letak bilis banyak, ada letak bawang, lepas tu goreng sampai dia warna macam mana ni? Coklat sikit ke? Kita Coklat. garing lepas tu masuk nasi, lepas tu Ha. letak telur. Simple lah, sedap. Okay, now. Dalam kehidupan harian kita, kita ada memasak. Memasak ni kalau Nanti dalam saya buku pakai tu. SPS awak, ha? Tapi sekarang dia orang memasak dah hebat tau. Korang pakai air fryer, korang pakai periuk Nokza, and then korang pakai induction punya api tu. So memasak ni ada banyak cara. Okay, now memasak, tengok kat sini kan, kita memasak ni kita ada dua cara tau. Satu adalah memasak menggunakan api. Dapur gas lah. Dapur gas. Satu lagi kita pakai pressure cooker. Periuk tekanan tinggi. Biasa periuk tekanan tinggi ni kita nak masak apa? Orang selalu Nasi. pakai, masak nasi? Ui, bagusnya nasi. Okey, nasi. Itu Nokza kot. Yelah, tapi Nokza tu pun dia boleh buat jadi pressure cooker kan. Biasanya tekanan tinggi ni daging lah. Kenapa dia pakai pressure cooker? Biasanya dia menjimatkan masa. So, biasanya tengok kita ada dua cara memasak. Satu menggunakan gas, satu lagi periuk bertekanan tinggi. Dalam periuk bertekanan tinggi, dia gunakan tekanan yang sangat tinggi. Dan satu lagi dia untuk apa nak mempercepatkan kadar tindak balas. Dan satu lagi dia pakai ni, peti sejuk. Jadi puan harian kita ada peti sejuk. Peti sejuk ni kalau memasak ni, tengok kalau memasak dia nak bagi tindak balas tu cepat. Tindak balas berlaku. Tapi kalau peti sejuk, kita nak menghentikan atau melambatkan tindak balas. Kenapa kalau saya kata peti sejuk ni dia boleh melambatkan tindak balas? Dia macam terbalik. Kalau memasak, kita nak dia ada tindak balas. Daripada bahan mentah nak jadi dimasak. Kita boleh makan. Tapi kalau peti sejuk, kita tak kata nak cap balas. Kenapa kalau lah masukkan peti sejuk, makanan kita letak dalam peti sejuk, kita kata melambatkan tindak balas? Apa kaitan? Okey, saya bagi satu contoh. Katakanlah ni saya makan breakfast tau. Okey, katakanlah saya ada pulut ni tau. Saya suka ni favourite saya ni. Pulut ni, kalau lah kita nak masak dia, so kita nak ada tindak balas. Tapi kita nak bagi dia tahan lama, kita masukkan peti sejuk. Kenapa bila kita masukkan peti sejuk, dia tahan lama? Kenapa makanan ni kita masukkan peti sejuk, dia boleh tahan lama? Enzim awak dia biasa buat? lambat. Ya, enzim dia lambat. So biasanya kalau makanan basi disebabkan ada apa? Dah ada apa? Dah ada pertumbuhan apa? Alga. Woi, alga tu dalam air. Biasanya makanan basi ada pertumbuhan apa? Makanan basi disebabkan dah ada tindak balas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisma jenis apa? Mikroorganisma yang paling banyak sekali kat bumi. Bakteria. Bakteria. So biasanya kita letak makanan dalam peti sejuk, dia melambatkan tindak balas sebab suhunya adalah rendah. Bila suhu rendah, so kita kata makanan tu dia ada tindak balas. So dia melambatkan tindak balas, so makanan tahan lama. So kesimpulan dia aplikasi kadar tindak balas ada dua. Pertama dalam kehidupan seharian. Kedua adalah dalam industri. Dalam kehidupan seharian biasanya paling selalu korang buat hari-hari adalah memasak. Memasak ni kita ada tindak balas. So makanan tu akan berubah daripada bahan, dia akan berubah menjadi hasil. Dan biasa saya tambah sikit. Kalau lah memasak ni tindak balas, tindak balas ada dua jenis tindak balas. Satu adalah tindak balas cepat, satu lagi tindak balas perlahan.
Okay, tindak balas ada dua jenis. Kalau memasak, tindak balas cepat ke tindak balas lambat? Kadar tindak balas cepat ke atau kadar tindak balas lambat? Atau perlahan? Memasak. Kadar tindak Cepat. balas ada dua. Yes, very good. Dia adalah kadar tindak balas cepat. So, awak tengok buku SPS awak. This one. TA lah sebab dia paling fresh sekali. Dia tak lemau. Okay, soalan yang nombor 1 ni. Pembakaran bahan api lebih mudah dinyalakan jika saiznya apa? Awak kalau lah nak buat Besar. api, unggun api, kalau korang nak unggun api, bahan api, contohnya korang ada arang tu, korang nak arang yang besar ke arang yang kecil? Lebih senang nak keluarkan api. Kalau kayu lah senang kata, saya tak pakai arang lah, saya pakai kayu. Kayu mana lebih senang awak nak nyalakan api? Kayu yang kurus kecil ni ke ataupun kayu besar? Kayu kecil. Yes, Kecil. very good. Kecil. Terima kasih Haris. So senang kata, tak jumpa Haris dah boleh jawab dulu dah. Senang kata tiba-tiba saya tak jumpa. Senang kata kalau kita ada kayu nak bakar, kita ada kayu ni yang kecil, satu ni yang besar. Kalau lah awak nak nyalakan api, biasanya TA ni tak pernah buat ni. TA nanti buat. Kalau korang nak bakar sampah, korang akan cari kayu yang kecil tau. Nak bagi dia cepat keluar api. Korang tak pakai kayu yang saiz besar macam ni. So biasanya saiz yang kecil. Lepas ni TA ingat, kalau korang nak bakar pakai yang kecil ke yang besar? Kecil, cikgu? Ya, yang kecil. Hai Abby, Assalamualaikum. Okay. Kenapa kecil? Kalau kecil, kita kata hari tu, kalau saiz kecil, ni faktor-faktor. Kalau saiz tu adalah kecil, jumlah luas permukaannya kecil ke besar? Dia berlawanan. Kalau saiz tu kecil, jumlah luas permukaannya Besar. ya, jumlah luas permukaannya adalah besar. So TA, sambung. Bahan api lebih mudah dinyalakan jika saiz yang kecil digunakan. Ini kerana jumlah apa tadi? Luas permukaan. Yes, jumlah luas permukaan ketulan kecil adalah Besar. Lebih besar. banyak. Besar. Awak ingat macam ni tau. Besar. Kalau saiz ni je, dia terbalik je tau TA. Kalau saiz tu kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Kalau saiz besar, jumlah luas permukaannya adalah kecil. Awak ingat itu sahaja. So, bila dia besar, jumlah luas permukaannya adalah besar macam ni kan. Besar, dia punya, ketulan kecil adalah lebih besar. Bila yang ni, awak rasa dia kurang atau lebih banyak haba diserap? Bila dia besar, Banyak. api banyak. So kita kata lebih banyak haba diserap. So saya ulang lagi sekali tau. Yang ini kita cakap macam ni. Tia pernah pergi camping tak? Pernah, Tapi camping cikgu? sekarang, Pernah, Pernah cikgu? Pernah, Pernah, tapi cikgu. camping ada tak belajar buat unggun api? Tak ada, cikgu. Ya Allah, camping awak ni moden kan? Abang bomba saya pun sama. Saya rasa kalau saya tanya Acap hari tu tahun lepas ke? Tahun lepas ada tak buat unggun api? Tak tahu ada masak pakai kayu je tu ada. Okey, kalau pakai kayu, korang nak kayu buat macam mana? Besar ke kecil? Tak tahu, saya tak buat. Saya jalan-jalan. Nyampah betul lah. Macam mana pengurusi bomba saya ni? Okay, so Saya awak ingat macam ni tak? makan je. Nanti kalau awak lah pergi camping ke apa-apa, biasanya kalau kita nak buat unggun api, kita pakai kayu yang kecil. Kita pakai ranting-ranting tau, kita tak pakai kayu besar. Kenapa kayu yang kecil? Sebab saiz dia kayu kecil ni kita kata saiznya adalah kecil. Bila saiznya kecil, luas permukaannya adalah tinggi. Apakah bagusnya luas permukaan yang tinggi? Sebab dia lebih senang keluar api. Kenapa dia serap lebih banyak haba? Dia boleh menyerap haba tu lebih tinggi. Yang ini ambil masa lama. Dia lambat nak menyerap haba. So jawapan kat sini lebih banyak haba yang akan diserap. Menyebabkan kadar pembakaran Tinggi. kadar pembakaran tinggi. So, nak suruh siapa jawab jawab soalan seterusnya? Lah, Acap lah, cikgu, Acap. Cap. Okay, Yo. now awak nak masak satu katakanlah ni, tak tahulah Acap. Acap cuba bayangkan daging besar ni.
dengan daging yang Ah, kecil. Daging yang kecil macam ni. Awak ada daging besar dengan daging yang kecil. Kalau mana ya. daging kecil ni, kita nak kata masa dia nak masak ni, cepat ke lambat? Yang kecil cepat. Yes, so kita kata ketulan kecil makanan mengambil masa yang lebih pendek, iaitu cepat. Untuk kalau kecil, kita kata apa lagi sekali? Kalau saiznya kecil, saiz makanan itu kecil. Kalau kecil, apa kaitannya? Jumlah apa? Luas permukaan ni. Jumlah luas permukaan adalah Lebih besar. dia adalah besar. Okay, now. So, tadi saya kata kalaulah jumlah luas permukaan besar, dia buat apa kat haba tu? Kurang atau lebih banyak diserap? Haba tu lebih Lebih banyak banyak. diserap atau kurang? Yes, lebih banyak diserap. Oleh itu kadar memasak adalah Tinggi. bila apa? Tinggi. Yes, very Tinggi good. Tinggi. So macam ni kesimpulan dia tau. Dalam tajuk yang ini dia macam main pakai konsep tau. Kita nak cakap macam ni. Bila saiz tu rendah, bila saiz tu kecil, saya contoh lagi sekali tau. Bila saiz tu adalah kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Bila dia besar, apa kaitannya bestnya besar? Dia serap haba lebih banyak. Bila diserap haba lebih banyak, masa adalah pendek. Masa tindak balas adalah pendek. Bila awak nampak masa tindak balas tu adalah pendek, kita kata kadar tindak balas adalah tinggi. Senang kata, tajuk yang ini awak tak payah baca banyak. Yang paling penting adalah awak ingat formula yang ini. So dalam buku SPS awak conteng sikit, awak tulis nota tepi tu sikit. Okay, so saya ulang. Apabila saiz kecil, jumlah luas permukaannya besar. Kita nak jumlah luas permukaan tu besar. Kenapa? Sebab dia boleh serap haba lebih banyak. So bila dia serap haba lebih banyak, masa tu pendek. Bila masa pendek, kadar tindak balas adalah tinggi. Okay, now ini adalah peti sejuk. Kalau peti sejuk, kita nak lambatkan tindak balas tau. Bila lambatkan tindak balas, maksudnya kita tak nak makanan tu tahan lama. Bila makanan tahan lama, maksudnya tiada pertumbuhan bakteria tau. Kenapa? Sebab tindakan enzim tu dapat diperlahankan. Sebab tindakan enzim diperlahankan. Okey, Cak, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 3. Semestinya Nick Irfan. Nik, saya takut Nik tidur lah sebab selalu mulut dia bising tau. Hari ni dia diam. Dia teruk main game sampai pukul 3 malam. Baik. Ada tournament ke apa? Tak ada dia main dengan saya. Ya Allah. Nik. Nik Irfan. Tak. Saya takut Saya dia ambil tidur Afkar lah. lah. Afkar. Afkar. Serius juga ke? Tak, dia nak jawab. Afkar nak jawab. Okay, Afkar jawab Afkar. Nak kena sejuk. Afkar, suara Afkar ni tak kuat tau. Kejap tau Afkar, saya pakai earphone. Awak jauh daripada Afkar ni, saya tak pakai laptop ni. Sekejap Afkar, saya tak dengar lah. Kalau tak Afkar type pun boleh. Sekejap Afkar. Saya nak kena beli headphone lah. Sekejap, sabar Saya ada beli kat Shopee tak sampai lagi. Sekejap sabar.
Pakai iPad. Okay, Afkar jawab. Bakteria je. Okay, dia adalah bakteria. Bakteria. Dan proses biokimia iaitu tindakan enzim dapat Diperlahankan. very good. Diperlahankan. Okay, thank you. Afkar pakai Unify ke pakai apa? U-Mobile. Oh, U-Mobile okay. Sebab saya tahu rumah Afkar ni dia macam opposite jalan dengan rumah mak ayah saya. Tu line situ tu kadang-kadang cantik, kadang-kadang tak cantik. Tapi sama-sama juga. Apa dia? Dia kadang-kadang Kan. Saya sangat memahami. Okay. Alright. So, Afkar nak pilih siapa? Nombor 4. Dia tak ada Dafa, tak ada Kozami. Dia mati kutu ni. Ada Haris, ada Hari, ada Haziq, ada ni. Siapa Afkar? Lain tak cantik Ebi? Nombor 4 Ebi? Kejap Alright. So, memasak makanan dalam periuk tekanan. Okay. So, periuk tekanan tinggi ni, tekanan dalam periuk tekanan tinggi akan apa? Meninggikan takat Yes, didih dia air. akan meninggikan takat didih. Okay, suhu air yang Tinggi. so bila dia tinggikan, yes, suhu air yang lebih tinggi akan apa? Dia Meningkatkan melambatkan atau kadar. yes, dia Meningkatkan. akan meningkatkan kadar tindak balas. So makanan tu akan Cepat masak. yes, so biasanya orang masak pakai pressure cooker ni adalah untuk meningkatkan dia punya suhu, dan satu lagi bila dia meningkatkan suhu dia akan cepat masak sebab buka. Dan memang dia ada safety, dia tak akan bagi. Periuk tu dia akan memang awak cuba buka tak boleh buka. Tapi kalau tiba-tiba terbuka, apa jadi? Maksudnya dia tekanan tinggi tau. Okay? Lepas tu awak gatal tak sabar nak tengok isi dalam tu makanan tu, awak buka. Apa jadi? Dalam tu tekanan dia sangat tinggi, suhu dia pun sangat tinggi. So, bila awak terus buka je, suhu dia sejuk. Apa kesannya? Panas lah tu. Kesannya apa? Dia boleh meletup tau. Makanan tu boleh meletup satu rumah tau, dekat dapur. Kenapa saya boleh tahu? Sebab mak saya pernah buat dulu masa saya kecil. Mak saya nak cepat, tapi masa tu pun tak pedas sangat tau. Mak saya buka pressure cooker yang old school tu, yang dekat dapur tu kan. Dia buka, daging dalam tu habis terkeluar. So basically sebab tu kalau awak ada pressure cooker, biasanya dia akan tulis kat pressure cooker tu suruh tunggu sejuk dulu, baru buka. Lepas tu memang pressure cooker yang sekarang, diorang ada satu safety, selagi tak sejuk, tak cool, awak memang tak boleh buka periuk tu. Itu adalah salah satu diorang punya safety untuk pressure cooker. Kalau pressure cooker old school dulu tak macam tu. So diorang boleh buka. Tu yang saya boleh tahu. Sebab daging tu semua dalam periuk tu semua meletup keluar. So basically awak dengan pressure cooker hati-hati. Okay. Now, so soalan yang akhir sekali, Abby nak bagi siapa? Roshan Nisa. Nisa. Okay. Dalam industri tadi ada 2 je Nisa. Kita ada dalam industri ada 2. Satu adalah Haber. Satu lagi adalah Sentuh. So biasanya persamaan antara Haber dengan Sentuh ni dia pakai
suhu yang macam mana? Dia nak tindak balas cepat tau. Bila tindak balas cepat, suhu tu tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, suhu adalah tinggi. Lepas tu nak bagi kadar tindak balas tu cepat, kita pakai apa? Kita pakai mangkin ataupun gas adi. Mangkin tu apa cikgu? Mangkin adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. So bila Bila kita ada mangkin, kadar tindak balas tu akan jadi cepat. Hari tu saya ada cerita mangkin ni sama video hari tu. Okay, now, so dia dapat meningkatkan penghasilan bahan kimia tertentu dalam proses industri Haber dan juga Sentuh. Alright, so kesimpulannya. Okay, dah habis conteng. Aplikasi kadar tindak balas kita boleh gunakan dalam berapa sektor, dalam berapa bahagian? Tadi kita belajar. Satu adalah dia start huruf H. A. Haber. R. Aplikasi tindak balas ni kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Satu adalah dalam tindakan harian. Dalam dua keadaan. Satu adalah harian. Kedua adalah industri. Okay, dalam industri, aplikasi kita ada satu adalah proses Haber. Satu lagi adalah proses Sentuh. Okay, now dalam keadaan harian, kita boleh pecahkan yang paling penting sebenarnya ada dua. Satu adalah memasak dan satu lagi adalah peti sejuk. Okey, antara memasak dengan peti sejuk, mana satu yang mempercepatkan tindak balas? Memasak. Yes, memasak ni dia akan mempercepatkan tindak balas. Kalau peti sejuk? Melambatkan. Yes, very good. Melambatkan tindak balas. Ni bukan Nisa seorang je tahu boleh jawab. Okay, so kita dah habis bab berapa ni? Bab 4. Okay, jom kita buat latihan. Okay, now. Yang ini tau. Nombor 1 ni. Okay, antara tindak balas kimia berikut yang manakah punya kadar tindak balas yang dapat ditentukan dengan menyukat isi padu gas yang terbebas? Okay, yang ini kimia sangat. Dah lah tak buat eksperimen. Saya bagi awak tips sikit. Kalau ferrum dengan larutan kuandul sulfat, dia punya perubahan adalah dari segi warna. Ferrum ni adalah besi. Besi paling mudah adalah karat. Maksudnya awak ada besi, awak biarkan dia dekat air, dekat udara, dia akan berubah jadi warna apa? Biasanya kalau besi, karat dia akan berubah menjadi warna apa? Perang. Pernah tengok karat tak? Yes, dia akan berubah menjadi warna perang. So senang kata, kalaulah dia ada kaitan dengan ferrum, kita nak tahu tindak balasnya. Tindak balas tu boleh ditengok, boleh diperhatikan dari segi apa. Kalau ferrum, tindak balas itu boleh diperhatikan dari segi warna. Kita nak tahu dia ada tindak balas adalah daripada perubahan warna. Ni awak tak boleh nak jawab ni sebab kita eksperimen pun tak buat. Okay. Now, larutan plumbum nitrat dan natrium klorida. Larutan plumbum nitrat dengan natrium klorida. Natrium klorida ni bahasa kampungnya adalah garam. So, yang ini saya tak show larutan plumbum 2 nitrat ni. Okay, tapi dia ada kaitan dengan larutan garam. Okay, soalan C. Larutan natrium thiosulfat dengan asid sulfurik. Ini adalah perubahan warna. Okay, kalau D, magnesium. Magnesium ni adalah logam tau. Logam yang reaktif. Ini ada tak belajar masa tingkatan 3 ke tingkatan 2?
Magnesium dengan asid hidroklorik. Yang ini baru hasilkan gas. Dia hasilkan gas apa? Dia hasilkan gas oksigen. Gas oksigen saya tak sure lah. Asid hidroklorik. Dia menghasilkan gas hidrogen. Okay, so jawapan dia yang mana satu? Teka, antara A, B, C dan D, jawapan dia yang mana satu? Sekejap, ada yang type ke? Sekejap, Haris cikgu. Oh, Afka cakap Haris ke tadi? Sorry Afka. Okay, now. Okay, soalan. Okay, saya nak ni lah. Ni, kamu dah bangun belum? Harif. Harif. Tak bangun ni. Haziq. Astaghfirullahalazim. Cap, siapa ni bangun ni Cap? Jujur. Jujur dengar tak Jujur? Jujur? Jujur dengar suara saya tak? Dengar. Okey, Jujur. Nombor 1 ni awak teka jawapannya apa? Teka je. Kita tadi dah bincang kan? Mana satu Jujur? A, B, C, D. Mana satu? B. Saya tak. Apa-apa Jujur? Sekejap. Tak dengar lah Jujur. Okey, lagi sekali. B. B ke D? B. B, Brazil. Ada tak jawapan lain? D. Ada tak jawapan lain? Jawapannya adalah D. Okey, macam ni tau. Tak apa, jujur saya tak marah tau. Yang ni sebab korang tak buat eksperimen. Jawapannya adalah D. Dia kata isi padu gas. Balas antara logam dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan gas. Yang lain ni sebenarnya kita nak tahu tindak balasnya. Kalau saya tak silap tau, dia adalah daripada perubahan warna. So senang kata, yang ini semua kita nak tahu dia ada tindak balas melalui perubahan warna. Yang B ni saya tak sure. Tapi yang saya tahu jawapannya bukan tu. Sebab bila isi padu gas ni adalah hasil tindak balas antara logam dengan asid. Ni kimia sangat. Okay. Now, kejap. Saya punya ni dah hilang lah. Sekejap tunggu sekejap. Start broadcast. Okay. Now, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 kita baca sama-sama. Okay, kejap Kejap. Line saya tak bagus sangat. Sabar 1, 2, 3. Okay, sekejap. Nik, bangunlah. Haziq. Hadif. Okay, now soalan nombor 2. Kejap line tak elok sangat lah. Apa ni? Tak broadcast. Sekejap saya tukar line internet saya. Ya. Sekejap, tak nampak pun. Sekejap. Saya tukar setting. Okay. Right. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, start broadcast. 1, 2, go. Saya. Okay. Sekejap, saya dah terlive ni. Saya masuk balik. Sekejap. Join. Okay, one more time. Tak broadcast. Sekejap. Alhamdulillah. Okay, now soalan nombor 2. Antara tindak balas kalsium karbonat dengan asid sulfurik.
dalam bika. Bagaimanakah kadar penghasilan karbon dioksida boleh ditingkatkan? So, kadar tindak balas dipengaruhi oleh 4 faktor. Satu adalah suhu. Satu adalah suhu, kemudian kepekatan, kemudian adalah saiz pemangkin. 5 faktor. 5 faktor dan juga tekanan. So awak ingat, kadar tindak balas, kita nak mempercepatkan tindak balas, dia dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama adalah suhu, kepekatan, saiz pemangkin dan tekanan. So dekat sini kita nak mempercepatkan penghasilan gas karbon dioksida. Kita nak mempercepatkan kadar tindak balas. So, mana satukah yang sesuai? Pertama, A, yang ni dia nak meningkatkan suhu. Kedua, dia nak meningkatkan kepekatan. Ketiga, C, dia nak meningkatkan saiz. Keempat, menambahkan air. So, antara A, B dan C, mana satukah yang sesuai? A, dia tingkatkan suhu. B, dia kurangkan kepekatan. C, dia meningkatkan saiz. Dia jadi saiz lagi besar. Lepas tu, yang ini dia menambahkan air. So, jujur nak siapa jawab untuk soalan nombor 2? Jujur nak siapa jawab untuk soalan nombor 2? Nada. Nada. Nada teka soalan nombor 2 ni, apakah dia punya jawapan? A. Jawapannya adalah A. Yes, very good. Sebab dia meningkatkan suhu. Yang lain tu dia akan menyebabkan tindak balas tu jadi perlahan. Okay, now soalan nombor 3. Untuk soalan ni biasanya saya discuss dulu tau. Now, dia kata dia ada 2 graf tau. Graf satu menunjukkan isi padu gas melawan masa bagi tindak balas 6 gram ketulan zinc dengan 50 ml asid sulfurik adalah menggunakan 6 gram zinc tambah dengan 50 ml asid sulfurik. Okay, now dia tengok kat sini tau, daripada graf, kalau awak tengok graf tu cerun, ini adalah memerhati graf, tapi kita tak buat graf lagi kan. So awak tak tahu jawapan. Kalau awak tengok macam ni tau, kalau graf tu cerun begini, maksudnya kadar tindak balasnya adalah tinggi tau. Kalau dia tengok, awak tengok dekat bawah, macam ni kan, ini bawah, nombor 2 ni, dia lebih bawah kan dan dia tak berapa cerun kan. Yang ini kita kata, kadar tindak balasnya adalah lambat, perlahan. So, soalan tanya, macam mana kita nak dapatkan graf nombor 2? Saya ulang tau, graf yang nombor 2 ni kadar tindak lambat. So macam mana kita nak melambatkan kadar tindak balas? Okay, so jawapan dia satu memanaskan asid sulfurik, mencampurkan dengan air, menggantikan ketulan zinc dengan serbuk zinc dan juga akhir sekali menambahkan larutan kupron 2 sulfat. So, jawapannya, Nada pilih seorang untuk jawab soalan 3. Kita nak melambatkan tindak balas tau, bukan mempercepatkan tindak balas. Soalan ni terbalik. So macam mana kita nak melambatkan kadar tindak balas? Haris. So, Nada nak pilih siapa? Haris. Ha? Haris. Haris. Okey, Haris. Saya. Haris. Haris teka soalan, katakan soalan nombor 3 ni, dia pelik sikit tau. Kita soalan ni, dia nak melambatkan kadar tindak balas. Bila nak melambatkan tindak balas, apakah cara untuk kita melambatkan kadar tindak balas? Antara A, B, C dan D. B. Jawapannya? B. B. Soalan nombor Haris type. Boleh type tak? sekejap. Soalan nombor jawapannya B kan? D. Okey. Menambahkan, okey.
Jawapannya yang paling sesuai, okay. Jawapannya yang paling sesuai actually adalah B. Cikgu, saya cakap B, cikgu. Menambahkan larutan kupron 2 sulfat ni. Cikgu, saya Menambah, cakap cakap apa? B. B, B, bukan okay. D. Okay. Sorry. Okay, jawapannya adalah B. Yay. Sorry, saya rasa saya kena beli headphone lah. Nanti saya kena beli headphone untuk laptop. Okay, alright. So, seterusnya. Sorry. Now, kadar tindak balas asid nitrik cair dengan zinc menghasilkan gas hidrogen. Tidak balas lengkap dalam masa 60 saat dan isi padu maksimum gas yang terbebas adalah 120. Okay, now. Kadar tindak balas, cara nak mengira kadar tindak balas adalah hasil bahagi dengan masa. So, hasilnya mana satu, masanya mana satu. So, Haris nak siapa jawab soalan ni? Fatihah dah? Tia. Lain semua dia dah tidur ni. Tia. Tia ada tak? Ebi. Saya cikgu. Yeah. Jawab Ebi. Lain semua dah tidur ni. Saya rasa budak-budak ni. Hasil bagi Hasil masa. bagi masa. Dapat berapa? 2. 2. Yeay. So, 120 bahagi 60. Okay, bahagi dengan dia punya masa. So, kita dapat 2.0 cm 3 saat -1. Okay, 6. Soalan nombor 5. Ni senang. Kita dah cakap kadar tindak balas tu dipengaruhi oleh 5. Mana satukah antara 4 ni yang tidak mempengaruhi kadar tindak balas? So, Abby nak siapa jawab soalan ni? Siapa yang menjawab? Ni, bangunlah. Tak, si Haziq semua tu. Ni, Hadir. Cap. Farisha. Farisha ada? Cikgu. Okay, Farisha, cuba teka untuk soalan nombor 5 ni, apakah jawapannya betul dan tepat? Faktor-faktor, saya tengok sini tahu nota yang saya di. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada 5. Satu adalah suhu. Kadar tindak balas cepat apabila suhu meningkat. Apabila kepekatan ni meningkat, saiz berkurang, ada makin dan juga tekanan tinggi. So kesimpulannya kadar tindak balas dipengaruhi oleh 5 faktor. Satu adalah suhu, kepekatan, saiz, pemangkin dan juga tekanan. So soalan nombor 5, manakah yang tidak mempengaruhi kadar tindak balas? Cikgu. Jawapannya adalah A. yes, Alhamdulillah. Jawapannya adalah A. Okey, last sekali. Now, mengapakah kepekatan larutan meningkat, kadar tindak balas juga meningkat? Apa kaitan dia? Bila dia pekat, bayangkan ini adalah satu larutan yang pekat. Ini adalah larutan yang cair. Isi padunya sama tau. Kalau dia pekat, maksudnya dia ada banyak zarah. Zarah-zarah tu banyak. Kalau dia cair, zarah-zarah bahan adalah sedikit. Okay? So, sebab tu kalau dia lebih pekat, ni pekat, tindak balasnya adalah lebih tinggi. Dan juga kadar tindak balasnya lebih tinggi. Okay, so Farisha, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 6. Kaim, cikgu. Siapa? Kaim. Kaim, soalan nombor 6. Kepekatan meningkat, kadar tindak balas meningkat. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Pertama, A jawapannya zarah-zarah bahan tindak balas mengandungi tenaga kinetik yang tinggi, mengandungi lebih banyak zarah per unit isi padu. Ketiga, jumlah luas permukaan bahan adalah lebih besar. Ketiga, larutan pekat lebih panas. So, antara A, B, C, apakah kaitan kepekatan dengan kadar tindak balas? A, B, C atau D? A, B, C atau D? Kaim.
Ya Allah, ya Tuhanku, korang. Jap, jawab, jap. Saya lah orangnya. Ah, Sekejap, saya baca sekejap. cuba baca dulu. Saya ulang lagi sekali, cik. Ni, Cap. Cap, lain kali boleh tak jangan ajak diorang main PUBG malam-malam sampai pukul 2-3 pagi? Saya boleh je bangun. Kan orang tak boleh. Masalahnya Manusia semua orang sama mah. tak. Everybody is different. Oh, different. tak? Kenapa? Different lah. Ada orang boleh bangun pagi, ada orang tak boleh bangun pagi. Tadi Adam boleh bangun. Belum tentu Oh. hari-hari ni boleh bangun. Saya main PUBG tu sebab ada benda saya kejar. Habis tu diorang main PUBG tak ada hari lain 7. Saya nak masuk satu tim ni lah. Sebab saya main. Habis tu Nick tu apa objektif dia main PUBG? Dia perempuan. Casual dia. Astaghfirullahalazim, niat pun dah tak betul. Cuba saja Nick membetulkan niat. Saya memang kejar satu tim tu lah. Okay. Saya tak kisah. Saya ulang tau. Saya tak marah korang main PUBG ke main game. Yang paling penting pandai bagikan masa. That's all. Lagi satu SPM weh. 6. Oh, lupa. Soalan 6. Lagi sekali tau. Saya ulang lagi sekali dek. Now, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada 5 tau. Dia ada suhu, dia ada kepekatan, dia ada tekanan, dia ada saiz dan satu lagi dia ada mungkin. Dekat sini, faktor yang diorang tengah tekankan untuk soalan nombor 6 ni adalah kepekatan. Saya ulang, bila kepekatan tinggi kita kata zarah bahan tu adalah lebih banyak. Kalau dia cair, zarah bahan tu dalam satu larutan tu adalah sedikit. Sebab tu bila dia pekat, kadar tindak balas ni adalah lebih tinggi. So, soalan dekat sini, mengapakah bila larutan tu adalah pekat, kadar tindak balas ni cepat? Sebab dia kenapa? Pertama, zarah-zarah bahan tindak balas mengandungi tenaga kinetik tinggi. Tenaga kinetik tinggi ini merujuk kepada suhu. Larutan mengandungi lebih banyak zarah per unit isi padu. Betul ke salah? C. Jumlah luas permukaan bahan tindak balas adalah lebih besar. Okey. D. Larutan pekat lebih panas. Manakah satu jawapan yang sesuai? Dia nak yang betul dan tepat. Saya rasa B lah, B. Yeay, jawapannya adalah B, Brazil. Alright. Hari ni pun main ke malam tadi? Tak, tadi dia cik saya jangan suruh dia jawab. Saya nak suruh dia jawab boleh tak? Saya rasa dia dah tak ada lah. Dia dah keluar lah. Dia buat tak ada tu. Tak ada pun. Mana ada? Ada Nick je. Dia mana dia main game sekarang? Okay, now. Alright, so dah habis tau. So, kita dah habis dalam tajuk kadar tindak balas. So, itu sahaja. Do you have any question? Saya dah habis bab 4. Ada masalah? Ada masalah tak? Yang soalan peta 2 ni nanti saya discuss masa buka sekolah lah. So, kesimpulannya bab 4 ni adalah bab yang sangat sempoi. Bab 4 ni adalah mengenai kadar tindak balas. Bila kita cerita mengenai kadar tindak balas, saya terus buat kesimpulan tau ni. Bila kita cerita mengenai kadar tindak balas ni ada kaitan bahan. Sekejap tak cantik lah. Okay, sekejap. Bahan akan berubah menjadi hasil. So, bila ada bahan berubah menjadi hasil, kita kata dia ada tindak balas. Bila kita ada cerita pasal kadar ni ada kaitan dengan masa. Masa. Dia ada kaitan dengan masa. So, bila masa yang diambil tu adalah cepat, kita kata kadar tindak balas tu tinggi ke rendah, cepat ke lambat. So, kita kata kalau masa tu cepat, so kita kata kadar tindak balas tu adalah cepat. Kalau masa yang diambil tu adalah lambat, kita kata kadar tindak balas adalah lambat atau rendah. Okay, now faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada berapa? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Ada berapa? 5. Okay, so kita ada apa? Suhu. Suhu, lagi? Saiz. Nice, very good. Lagi?
Kepekatan, makin, tekanan. Ya Allah pandai Abi. Boleh A plus ni Abi. Okay, so kita Tengok ada muka, 5. So kita ada at least awak tahu nak silap muka surat berapa. Suhu, saiz, kepekatan, kehadiran makin dan juga tekanan. Okay, so kita ambil sini tau. Kalau kita nak tindak balas, kadar tindak balas adalah cepat. Suhu ni kita nak tinggi ke rendah? Kita nak tinggi ke rendah? Kita nak tindak balas tu adalah cepat ataupun meningkat. So kita nak suhu tu macam mana? Suhu tu tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, suhu tinggi. Saiz tu nak besar ke kecil? Besar. Saiz. Besar. Saiz kecil. Tetapi Kecil. kenapa saiz kecil? Sebab bila saiz kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Senang kata kalau saiz ni kan, awak ingat dengan garam. Satu garam halus, satu garam kasar. Mana satu yang nak mudah tindak balas adalah garam saiznya kecil. Kenapa? Sebab jumlah luas permukaannya adalah besar. Nah, kepekatan. Kita nak kepekatan yang tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, tinggi. Lepas tu mesti ada makin dan akhir sekali tekanan. Tekanan tinggi ke rendah? Woi, tekanan weh. Tinggi ke rendah? Tinggi. So senang kata, awak nak tingkatkan kadar tindak balas, semua tinggi. Kecuali saiz. Senang kata nak tindak balas tu, kita meningkatkan kadar tindak balas, suhu, kepekatan dan juga tekanan mesti tinggi. Tapi saiz mesti kecil. Okay, now so aplikasi. So aplikasi dia dalam buku SPS awak, dia pecahkan aplikasi ni ada 2. Satu dalam kehidupan harian, satu lagi adalah dalam industri. So yang ini Hebel dan juga Sentuh ini adalah dalam tindak balas industri. Ini dalam industri. Kalau harian kita ada memasak dan juga peti sejuk. So itu sahaja. So do you have any question? Ada apa-apa masalah? Ada apa-apa masalah? Tak ada. So lepas sains awak ada subjek apa? Sains ada subjek apa lepas sains? Ingat. Tasawuf. Abi, tasawuf? Tasawuf. Tasawuf buat Google Meet ke atau ada kelas kat Telegram je? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tengok ustaz lah. Tengok ustaz lah. Kalau ustaz nak buat nanti, dia cakap Oh, okay. So, saya bagi awak keluar awal. Taklah awal sangat 5 minit. So, bagi awak take 5 dulu. Nak pergi toilet ke, pergi makan, nanti korang sambung. So, saya minta maaf atas segala salah dan silap. So, jumpa minggu depan insyaAllah. Okay, yang tak dapat join ke, yang tertidur ni macam nick ni saya takut saya off kan, dia masih lagi on ni kan. Korang boleh tengok video ni balik lah. Okay, so any question? Itu je kan? Dah Dah? Okay, jumpa lagi. Doakan saya punya earphone dengan mic tu cepat sampai. So, saya dapat dengar suara korang lebih jelas. Okay, so bye. Okay, terima kasih kerana sudah luangkan masa. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, bye. Okay, left everybody.